memberi latar belakang saya, share di sini. Saya actually ada dua peranan lah di HUSM, di USM. The first role as a lecturer in Department of Medical Education, School of Medical Sciences, Pusat Pengajian Sains Perubatan, yang mana core business kita is train doktor, medical doctor, sama ada di peringkat undergraduate ataupun postgraduate, itu core business, di mana 70% ataupun 70% of my time spent to teaching area, di samping research, supervision dan sebagainya. Bila sebut lecturer ni, biasalah dia punya peranan, dan another 30% saya sebagai practitioner counselor di psychiatric department. So adalah berhadapan dengan klien-klien, dan most of them issues yang related dengan mental health, So issue mental health adalah sangat dekat dengan saya, sama ada among our patient ataupun family dia, dan of course juga student, dan juga staff lah. Jadi mereka ini banyak yang refer kepada saya, dan kami lah ada lagi seorang dua di HCP fokus kepada student, di hospital lah fokus kepada patient dan dia punya family, Dan untuk menjadi counselor yang baik, I would like to say here is you have acquire competent dalam the first thing is in term of content knowledge. Sebagai seorang counselor mesti mempunyai pengetahuan yang hebat dalam bidang counselling, dan seterusnya mempunyai kompetensi, skill and knowledge dalam clinical counselling, dan seterusnya ialah menguasai input semasa yang berkaitan dengan psychoeducation dan sebagainya. Dan tak kurang penting juga ialah personal characteristic. To be a good counselor is not an easy task. Ada setengah orang dia belajar bukan nak jadi counselor pun, tapi tak ada option lain, Bila masuk universiti, option yang ada counselling dengan matematik, So nak buat matematik pure, nak buat matematik single major, tak strong dia punya qualification. Tapi double major lah, double major tu pilih lah yang sesuai dengan result counselling. Tapi bila pergi ke site, pergi ke ground during the internship or practical session, they have to tell the supervisor in the ground tu, dia kata saya ni bukannya nak jadi counselor sangat, sebab tak ada option. So meaning that you are not really perfect to be a counselor. Ialah mana ada manusia perfect kan, tapi at least kita menjurus ke arah itu. So saya juga terharu dengan lembaga kaunselor yang bekerja sepanjang masa untuk antaranya bidang dia ialah memertabakkan bidang perkhidmatan kaunseling di seluruh negara selain daripada memperjuangkan isu-isu lain, Jadi saya terima kasih, kami terima kasih sebenarnya kerana LKM memberi peluang kepada kita untuk berinteraksi walaupun secara maya, and maybe after this we can conduct the same like this, maybe in term of face to face situation, bila keadaan COVID tu dah semakin baik, semakin okey, mungkin LKM akan berfikir untuk buat cara itu. Dan kalau macam mana pun ada pro and con lah, dari segi kos webinar, online webinar ni is safe, banding dengan buat face to face. So ada pro and con, so tengok keadaan macam mana, Mungkin kita boleh buat mix. Sometimes we organize this session dalam face to face, and in other times we organize dalam macam ni. So saya kira itulah untuk introduction secara general, sedikit mengenai background saya dan mengenai program itu sendiri. So saya dah outline
my core topics lah untuk kita fokus pada hari ini. So pengenalan macam mana nak aplikasi dan buat aplikasi ni akan jadi fokus utama lama sikit kita spend masa di situ. Then at the end of the day, I like to highlight the strength and weaknesses of RBT in terms of implementation di setting berbagai setting. Baik, kita akan mula sekarang So as academician or lecturers a lecturer biasalah kita kena ada set learning outcome. What apa bisa record nama boleh? Boleh dengar ke? Tapi dia boleh record daripada Zoom tak? Record kan? Okay. So saya boleh teruskan Doktor. Kita record yang untuk sesi ni. Okay. Okay. Saya akan mula dengan slide saya. Sebelum tu saya minta rakan-rakan peserta kalau boleh mute dulu speaker tu supaya takut ada gangguan. Mungkin urus dia boleh buatlah kot mute all. So at the end of this session, actually, our target is to make sure that our participant will be able to. The first is to bagi definition, concept of RBT. Jadi walaupun almost all of the participants here already know about the basic concept RBT. Tetapi untuk starting point tu saya perlu juga untuk bagi tajuk ini kemahiran knowledge mengenai definition konsep, dan kita akan terus kepada application nombor 3. Nombor 2 tu tak tu cakaplah, saya akan sebut sepintah lalu. So kita ada 2 poin penting. Pertama untuk RBT, mengenali sikit RBT, konsep dia, assumption dia dan sebagainya. Dan yang penting ialah bagaimana kita nak apply dalam managing, especially in terms of psychological wellness among our clients. So sedikit definition yang berkaitan dengan mental health given by WHO. Dia kata kesihatan mental ini ialah kemampuan atau kebolehan seseorang yang membina hubungan yang harmoni, bukan hubungan tak harmoni, hubungan yang baik, hubungan positif dengan orang lain. Satu. Yang kedua, kebolehan mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan. Yang ketiga, boleh menyumbang kepada masyarakat. Jadi dia harmoni dengan diri, harmoni dengan orang lain. Dan bila dia duduk dalam grup besar, dia boleh take part, ada peranan dia untuk memberi sumbangan kepada kehidupan masyarakat. Jadi semakin dia berupaya untuk mengekalkan hubungan yang baik, hubungan yang harmoni dengan diri dengan orang lain, dan semakin berupaya dia berkemampuan untuk menyumbang, contribute any idea, whatever lah dia punya in term of tenaga ke apa ke, semakin orang tu sihat dari segi mental. Dan dia punya definition yang diberi oleh Dasar Kesihatan Mental Kebangsaan lebih kurang sama. Kemampuan seseorang individu atau kumpulan sekitaran untuk berinteraksi dengan orang lain, dengan menggunakan cara pemikiran, perasaan, upaya komunikasi bagi mencapai kesejahteraan hidup yang sama di peringkat individu, di peringkat masyarakat, di peringkat negeri dan negara. Jadi inilah target kita. Inilah target kita, melahirkan sebuah masyarakat, ahli masyarakat yang terdiri daripada pelajar kalau you counselor di sekolah, yang terdiri daripada staff kalau you counselor organisation, ataupun you counselor di mana-mana dalam community, dalam setting hospital, dalam setting penjara, or whatever setting. So importantly, you able to produce a conducive environment. You produce a good person, a good individu dalam you punya organisation.
Itu target. So tajuk hari ini ialah bagaimana nak buat. Dan satu daripada yang saya lontar pada hari ini ialah penggunaan teori. Pemilihan dan penggunaan teori REBT yang dirasakan sesuai dengan jenis apa, dengan jenis isu apa. Isu yang kita nak bincang ini ialah isu kesihatan mental. So ini conceptual framework of our topic lah untuk pada pagi ini. Okey, seperti lalu, kalau orang ada isu-isu berkaitan dengan kesihatan mental, ini dia rawatannya, okay? Rawatannya, ya. Dan kita di sini ialah counselling, terapi psikologikal, ya, counselling plus clinical psychologist, and last kali kita akan suggest to medical doctor, ya, psychiatrist. Kemudian pendekatan rohanian, okay. So maybe counselor boleh juga combine pelbagai-bagai teori, dan hari ini saya akan review you all untuk REBT punya teori, ya. Dan pendekatan rohanian pun satu daripada approach untuk treatment, ya. Treatment yang isu mental health dalam kalangan ahli masyarakat yang saya nampak semakin boleh tahan jugalah, ya, banyak juga berlaku, ya. Dan di peringkat doktor dia akan gunakan ubat-ubat yang sesuai. So gejala isu kesihatan mental ialah ada di